سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kesempatan, kelapangan untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di bulan yang penuh barakah, di bulan yang penuh mulia, yaitu Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan ibadah kita, amal kebajikan kita mendapat keberkatan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah, dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-7, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza faraghta fansab. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, bila mana kamu melakukan satu kebaikan, maka selepas itu lakukanlah kebaikan yang lain. Jadi bila mana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk selalu membuat amal kebajikan, mudah-mudahan kita telah laksanakan. Seperti mana kita bangun daripada pagi tadi, solat subuh, mengaji Quran, kemudian berpuasa, kemudian berbuka puasa, sembahyang maghrib, sembahyang isyak dan tarawih, seterusnya duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita telah melaksanakan seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan, iaitu fa'iza faraghta fansab. Dan yang kedua, ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ada bersabda, man aradallahu bihi 'abdin, barang siapa yang Allah Ta'ala dia tu jadi baik, ataupun barang siapa yang Allah Ta'ala dah tulis di pintu syurga tu nama dia, ataupun dalam istilah mudah kita katakan, Allah Ta'ala nak jadikan dia tu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istakmalah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan gunakan hambanya tersebut ataupun manusia tersebut. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa istakmalah, bagaimanakah yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan hamba tersebut? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yuwaffiqa amalan khairi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan untuk kita melaksanakan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ataupun kita duduk sembahyang isyak dan tarawih secara berjemaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kita, dan sekurang-kurangnya kita ucaplah alhamdulillah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya nikmat ni bukan semua dapat. Kalau dikatakan satu taman bertampedana ni 1000 orang, yang main mungkin dalam 500 orang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita ni buat benda-benda yang baik, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kita ataupun nak menjadikan kita orang-orang yang baik. Dan yang kedua, nikmat ni belum tentu esok kita dapat. Malam ni kita boleh main tarawih, malam ni kita boleh main isyak, esok mungkin kita tak sempat, dan mungkin esok kita pun tak tahu Ramadan boleh puasa ataupun tidak. Jadi sebab tu saya kata, sekurang-kurangnya ucaplah alhamdulillah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ni dalam waktu yang tak berpanjang ni, insyaallah kita akan bincangkan berkaitan dengan falsafah puasa. Pasal apa Allah Taala wajibkan kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa, ataupun apakah falsafah puasa tersebut? Secara ringkasnya, seperti mana ustaz-ustaz saya sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perasan, Allah Ta'ala seolah-olah mengajak kita ni, yang kita ni orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk sampai satu martabat ataupun untuk sampai satu makam, iaitu la'allakum tattaqun, perlu melalui satu proses, perlu melalui satu jambatan ataupun syarat untuk mendapat la'allakum tattaqun tersebut, iaitu Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala wajibkan kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi falsafah puasa yang pertama, untuk dapat la'allakum tattaqun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun orang-orang yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istilah mudahnya, Allah Ta'ala nak muliakan hamba tersebut seperti mana sabda Allah, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka di kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat nak masuk takwa perlu melalui satu proses, iaitu kutiba alaikumus siyam, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Kita orang beriman, jadi kita nak sampai satu martabat lagi la'allakum tattaqun, perlu melalui satu proses ataupun jambatan ataupun syarat, iaitu puasa. Jadi Allah Ta'ala fardukan puasa yang wajib pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Itu falsafah yang pertama. Dan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajibkan kita berpuasa? Pasal apa Allah Ta'ala nak bagi umat Muhammad ni berpuasa? Yang seterusnya adalah disebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kembalikan kita ke fitrah balik, ataupun ke fitrah ni maksudnya suci. Mana kata Allah Ta'ala wajibkan puasa ke atas kita untuk kita jadi balik jadi baik. Seperti mana kita pernah berfirman ataupun kita pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, solat aku, ibadah aku, amal kebajikan aku, hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimah tu kita telah lafazkan sebelum kita dilahir kat dunia lagi. Kita lafaz tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau rajin balik buka surah dalam surah Al-A'raf ayat 172, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aku telah membentangkan ataupun aku telah mengambil seluruh anak Adam, cucu cici Adam ni duduk depan aku, Tuhan kata. Kemudian Tuhan tanya, aku ni siapa? Aku ni siapa? Tuhan tanya. Ketika itu kita dalam roh lagi. Mana kata start pada Nabi Adam sampailah umat terakhir kali yang akan dilahirkan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, maka kita telah berikrar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menjawab apa? Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu semua? Kita kata depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qalu bala syahidna, ya Allah Tuhanku, engkaulah Tuhan kami, engkaulah Raja segala raja, engkaulah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala fardukan untuk kita berpuasa, untuk kita kembali balik kepada fitrah, iaitu kita ni sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lahir kat dunia ni bukan atas pilihan kita, betul? Kalau saya diberi pilihan nak lahir kat dunia ataupun tidak, saya kata baik tak lahir kat dunia. Walaupun saya tak kahwin, walaupun saya ni tak kaya, walaupun saya ni tak ada anak, jadi saya bahagia disebabkan saya dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk kita duduk kat dunia. Jadi Allah Ta'ala datangkan satu bulan untuk kita kembali balik kepada fitrah, untuk kita balik kepada kejadian semula kita, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita puasalah dengan sebenar-benarnya. Janganlah kita hanya berpuasa. Sebab Nabi SAW ada bersabda, kam min sa'imin, berapa ramai orang yang berpuasa, falaisa lahu siyamihi, dan tidaklah bagi puasanya illa ju' wal atash, melainkan dia dahaga dan lapar saja. Maksud di sini nak dikatakan kepada kita bahawasanya orang tu berpuasa tapi dia hanya tahan lapar dan dahaga saja. Quran tak baca, semayang pun hak wajib saja, tak melakukan yang sunat-sunat, ataupun dia tak sedekah. Dia main Ramadan ni kira tahan lapar dan dahaga saja. Takut-takut Allah Ta'ala letakkan kita, ataupun kita ni tak dapat puasa, tak dapat keberkatan puasa, apatah lagi kita hanya menahan lapar dan dahaga.
Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kita untuk berpuasa, untuk kita kembali kepada fitrah, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah bila mana kita datang pada bulan Ramadan, kita melakukan kesilapan ataupun kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut. Ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik cuba rujuk dalam surah As-Sajdah ayat ke-12, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang bermaksud, Tuhan kata, kamu akan lihat, kamu akan tengok orang-orang yang telah melakukan kesilapan. Datangnya bulan Ramadan, dia berpuasa, hanya tahan lapar dan dahaga, tetapi dia tak mentingkatkan amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bulan-bulan yang lain dia tak melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah mudahnya, dalam keadaan dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kata kamu akan lihat mereka ni akan tunduk setunduk-tunduknya, nana kisu ru'usihim, mereka akan tunduk kepala mereka, lalu mereka panggung, lalu mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, hari ini kami dah lengok, hari ini kami dah lihat, hari ini kami dah tengok, hari ini kami dah percaya apa yang dikatakan Al-Quran tu betul. Puasa tu wajib, ibadah sunat tu patut dilakukan pada bulan puasa, tapi kami tak buat. Wasami'na, dan kami dengar apa yang ada dalam hadis, apa yang Tok Guru cakap itu benar. Kita lupa kat dunia lagi kita tak buat. Tuhan terus puasa, kita puasa saja, tapi kita tak pentingkan ibadah kita. Kita tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Farji'na ya Allah, kembalikanlah kami kat dunia ya Allah. Lalu Tuhan bertanya kepada kita, nak buat apa? Aku bagi 70 tahun tak cukup lagi, aku bagi 60 tahun tak cukup lagi, aku bagi 80 tahun pun tak cukup lagi. Lalu kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, na'mal salihan, untuk kami buat kebajikan ya Allah. Dulu kat dunia kami tak buat, sekarang kami dah lihat, sekarang kami dah tengok. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya hari pada mahsyar itu kami meyakini ataupun kami yakin bahwasanya nikmat syurga tu ada, azab api neraka tu ada. Jadi kembalikanlah kami ke dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab balik ataupun bidas balik kepada orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-14. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, iaitu rasailah yang mana aku dulu bagi kat dunia, kat dunia dulu aku hidupkan kamu kat dunia, kamu tak ingat aku, ataupun kamu tak ingat hari pembalasan. Inna nasinakum, hari ni pula Tuhan kata aku lupa balik pada kamu. Kamu teriak macam mana pun, kamu teguli macam mana pun, kamu minta macam mana pun, aku tak akan kembalikan. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Infitar ayat yang terakhir, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari itu hari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa pun tak boleh bercakap melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sempena bulan Ramadan ini Allah Taala datangkan satu bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh mulia. Kita pentingkan amalan kita untuk kita kembali balik kepada fitrah kita, untuk kita kembali balik kepada kehidupan kita yang sebenar-sebenarnya, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamu an-nasu ma kana khairan ataupun ma kana min khairat hazihi sanah ataupun hazihi syah." Kalaulah manusia ni tahu bahwasanya setiap melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan digandakan pahala dia ni, latamannau, manusia akan berangan-angan untuk menjadikan hari bulan puasa ni 1 tahun puasa saja. Kan kita pernah dengar hadis Nabi SAW mengatakan, bila datang bulan Ramadan, iza ja'at Ramadan ataupun iza dakhala Ramadan, futihat abwabu jannah, akan dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup setutup-tutupnya pintu neraka. Wasussilat ataupun wasuddifat asyayatin, akan dibelenggu ataupun dirantai syaitan-syaitan. Jadi Allah Ta'ala berikan satu bulan tu untuk kita buat kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi kalau kita tak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut kita di kalangan orang-orang khasirin, orang-orang yang rugi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, falsafah puasa, pasal apa Allah Taala fardukan kita puasa? Di antaranya adalah untuk menguji kita jasmani dan rohani kita. Tujuan Allah Ta'ala datangkan puasa untuk kita ni, untuk menguji fizikal kita. Adakah kita boleh tahan daripada lapar dan dahaga? Sebab berapa ramai lah ni manusia, terutamanya orang Melayu. Kita tengok ada yang dia makan kedai makan ataupun dia makan bungkus, mana kata dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Tuhan nak uji kita dari segi jasmani dan rohani kita pula. Adakah kita boleh menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa ataupun perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala kita? Sebab dalam kitab Imam Ghazali, iaitu Mau'izatul lil Mu'minin, peringatan bagi orang-orang yang beriman, dia bagi dua benda. Kita puasa, tapi puasa kita bila mana kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, puasa kita terbatal. Dan ada satu lagi, kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Takut-takut pahala kita dapat ataupun puasa kita dapat lapar dan dahaga saja. Disebabkan mata kita tengok benda-benda yang tak elok, kaki kita pergi tempat-tempat yang tak elok, tangan kita buat benda-benda yang tak elok. Mana kata Allah Ta'ala reduce ataupun kurangkan pahala kita tu, takut-takut tak dapat pahala apa pun kita puasa, melainkan menahan lapar dan dahaga saja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Tuhan datangkan puasa untuk kita, untuk menguji tahap keimanan kita, tahap fizikal kita. Mudah-mudahan kita dapat berjaya menahan nafsu kita ataupun menahan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berkaitan dengan falsafah puasa, Nabi SAW mengatakan, as-saum, puasa itu junnatun min azabin nar, perisai bagi perisai bagi masuk api neraka ataupun azab api neraka. Bila kita berpuasa, man shama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dia penuh keimanan dan pengharapan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi puasa merupakan satu perisai, puasa merupakan satu pertahanan kita untuk halang kita daripada kena azab api neraka. Itulah 4 perkara ataupun 4 falsafah puasa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita semua untuk kita berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perkara yang kedua, kita nak tekankan pada bulan puasa ni, memandangkan kita baru 4 hari berpuasa, apakah persediaan kita untuk kita terima Ramadan ni? Andai kata kali ni Ramadan terakhir kita, terdepan ataupun kita esok kita boleh tentu kita boleh berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah persediaan kita? Boleh kita kongsikan sama-sama, memandangkan kita baru permulaan puasa, iaitu kita baru 4 hari berpuasa, yang mana dalam satu kitab mengatakan persediaan bagi orang-orang yang berpuasa ada 4. Kita boleh ringkaskan 4 cukup. Yang pertama, persediaan dari sudut fizikal kita, mana kata tubuh badan kita. Pastikan kita tak makan benda-benda yang boleh memudaratkan diri kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kata kita jangan makan satu benda tu, bila mana kita makan tu kita akan sakit. Bila sakit kita akan tak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita makan banyak akan tutup akan buat kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana kita makan benda-benda yang boleh datangkan mudarat kepada kita, kita tak boleh main tarawih ataupun kita tak boleh puasa dengan sempurna. Yang itu dari segi fizikal. Yang kedua, ulama mengatakan persediaan dari sudut maknawi ataupun spiritual, ataupun semangat kita, keimanan kita. Kita letakkan dalam diri kita ni, bila mana kita berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah kita puasa ni sekadar jadi adat saja. Mana kata bila mana Ramadan main, semua orang puasa. Bila Ramadan mai, tarawih mai. Bila Ramadan mai, semua nak sedekah. Bila habis Ramadan, sedekah mu tak ada,
surau pun tak, orang pun tak main masjid, ataupun tak melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang penting. Sebab apa? Dalam satu kisah ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika itu Abu Bakar keluar. Ketika itu kan kalau kita tengok sejarah, yang mana ramai yang keluar Islam, yang mana ramai yang murtad ketika itu. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, ada yang mengatakan keluar Islam, Muhammad tak ada dah, kami tak mau beriman. Muhammad dah wafat dah, mana kata Islam dah habis. Hatta Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, aku akan pancung kepala dia. Waktu itu manusia tak ada terima hakikat Muhammad mati, adapun Nabi Muhammad wafat. Lalu keluarlah Abu Bakar. Tiba-tiba bila Abu Bakar keluar, semua orang pelik. Sedangkan dia rapat dengan baginda, tetapi dia keluar tu dia tak teriak. Dia tak teriak, dia tak sedih, dia senyum sikit Lepas tu dia mengatakan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammad, barang siapa yang sembah Muhammad, wa in kana Muhammadan qad mat, bahwasanya Muhammad ni telah mati, Muhammad ni akan wafat, Muhammad ni telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah, barang siapa yang sembah Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam bukan disebabkan hanya Muhammad saja, tapi disebabkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhyi wa la yumit, sesungguhnya Allah taala tak mati, Allah taala hidup dan tidak akan mati. Lalu dengan ayat tersebut, Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan satu ayat Quran dalam surah Al-Imran ayat 144. Balik cuba baca, saya lupa ayat tu. Start pada wa ma Muhammadun illa qad khalat min qablihi rusul. Muhammad ni macam rasul-rasul yang terdahulu, dia pun akan mati. Lalu tu Allah Taala mengatakan, barang siapa yang kembali balik kepada ajaran lama, mana kata dia murtad ataupun dia tak beriman kepada Muhammad ataupun Allah Subhanahu wa taala, la yadurullah syai'a, benda tu pun sedikit tak memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hang nak keluar Islam, keluar, tak mudarat bagi Tuhan. Allah kata, wa sayazillahu syakirin, aku akan bagi kenikmatan, aku akan bagi kemuliaan asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Mana kata dia masuk Islam disebabkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah itulah Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ketika mana dia belum dibuang ke rakyatan Mesir pada tahun 1990 lebih, ketika mana khutbah Jumaat dia pada bulan Sya'ban, dia mengatakan kepada orang Mesir, man kana ya'budu Ramadan, barang siapa yang sembah Ramadan, bila masuk Ramadan dia sedekah banyak, bila mana masuk Ramadan dia main masjid kerap, bila mana dia Ramadan dia bagi makan kepada orang. Senang kira dia masuk Ramadan dia jadi macam malaikat. Barang siapa man kana ya'budu Ramadan fakana Ramadan, bahwasanya Ramadan qad mat, akan berlalu juga. Wa man kana ya'budu Allah, barang siapa yang sembah Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhyi wa la yumit, Allah Subhanahu wa taala hidup dan tidak akan mati. Jadi poin nak saya beritahu pada malam ini adalah, jangan kita jadikan Ramadan kita tahun ni Ramadan adat. Biarlah Ramadan kita Ramadan ibadat. Kita buat bukan sebab dengan bulan Ramadan, tapi kita mai sembahyang tarawih, kita mai puasa, kita mai surau dan sebagainya, dalam keadaan kita sembah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas mana kita keluar Ramadan, kita akan dapat la'allakum tattaqun. Tapi kalau kita Ramadan saja kita jadi adat, orang main masjid kita main masjid, orang puasa kita puasa, orang pergi bazar Ramadan kita pergi bazar Ramadan, dalam keadaan Ramadan kita ni adat saja, makna kata kita takkan dapat la'allakum tattaqun, iaitu di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persediaan yang ketiga, sebab awal lagi ulama mengatakan persediaan ilmu ataupun persediaan ilmi, isti'dadu ilmi, persediaan melalui ilmu kita. Balik ada masa lagi buka perkara-perkara yang membatalkan puasa macam mana, perkara-perkara yang sunat dilakukan waktu puasa macam mana, perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadat kita macam mana, balik baca. Sebab ramai yang tak tahu. Kadang-kadang kita korek hidung macam ni ya. Kita korek hidung macam ni, dia kata batal puasa dah. Takut-takut dia fitnah kita. Bulan puasa duk fitnah kita. Sedangkan ulama mengajak hak nak batal puasa hidung tu korek sampai masuk dalam. Tapi setakat ambil terau tu tak ada masalah. Ada mengatakan ni, jari kita ni, hak line ni, kalau kita korek tu tak batal puasa lagi.
Tapi berapa ramai yang tak tahu, bila mana kita korek hidung, telinga ke dia kata batal puasa. Takut-takut dia telah fitnah kita, dia telah mencaci kita dan sebagainya, takut-takut mengurangi pahala puasa dia. Dan yang terakhir, berkaitan dengan persediaan. Kita persediaanlah dari sudut harta kita. Kalau kita ada duit lebih, pastikan kita infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada rezeki lebih, kita letakkan diri kita ni untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dikira sedekah. Sebab apa? Orang bersedekah ni akan dapat 3 kemuliaan. Yang mana Nabi SAW telah bersumpah di hadapan Sayyidina Osman. Ketika mana Sayyidina Osman beli satu telaga daripada orang Yahudi, lalu dinafkahkan ataupun disedekahkan kepada orang Islam, orang Islam Madinah. Lalu baginda mengungkapkan ataupun bersumpah kepada Sayyidina Osman, ma dara Osman ma amila ba'da yaum. Osman ni tidak akan mudarat lepas mana dia buat benda ni. Yang pertama, ma naqasa malun 'abdin as-sadaqah. Orang-orang yang bersedekah, harta dia tidak akan berkurang langsung. Mana kata dia buat keluar duit, walaupun dari sudut fizikal dia nampak duit tu habis, tapi dari sudut kebaikan yang lain kita tak tahu. Mungkin kita sedekah RM1, Allah Ta'ala bagi kebaikan 10 kebaikan kepada kita. Dan yang kedua, tudfi'u ghadab Rabbi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup pintu-pintu kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kata Allah Ta'ala buka pintu rahmat ataupun kasih sayang. Dan yang terakhir, tarfi'u matun tatatassu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat kita daripada mati muruk. Mana kata Allah Ta'ala akan mengelakkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sepenuh bulan Ramadan ni, pastikan kita buat persediaan dari sudut harta kita. Kalau tahun lepas kita sedekah RM100 untuk sebulan Ramadan, pastikan tahun ni kita lajak sikit, bagi kemampuan lah. Maka kalau gaji sikit, buat cara gaji sikit. Kalau gaji banyak, buat cara gaji banyak. Manakala lebih baik daripada tahun lepas punya. Jadi sekurang-kurangnya kita ada persediaan. Mudah-mudahan kita buat dapat melaksanakan ibadah puasa kita. Dan andai kata tahun ni Ramadan kita Ramadan terakhir, kalau kita tak sempat nak habis pun sedekah kita, sekurang-kurangnya kita ada niat untuk bersedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat, ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkaitan dengan sedikit bulan Lailatul Qadar, kita akan sampai yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan bulan Ramadan dengan adanya satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Pastikan ayah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rebut peluang untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebab mana Nabi SAW pernah bersabda, taharru, berusahalah ataupun carilah Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fil witri min ashri awakhir. 10 malam tu yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29, malam-malam yang ganjil fi Ramadan. Maksudnya Nabi menggalakkan kita cari malam Lailatul Qadar, disebabkan ada sejarah di sebalik pasal apa Allah Ta'ala datangkan malam Lailatul Qadar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pendapat ataupun sejarah yang dinakalkan oleh para ulama, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang termenung, dia duduk, dia memikirkan, umat aku ni umur dia 60 ke 70 dah meninggal dah. Nabi pernah bersabda, a'maru ummati, umur umat aku 60 ataupun 70 saja. Jadi tak sempat nak beribadah macam umat-umat terdahulu. Ataupun dalam pendapat yang lain mengatakan, ketika mana Nabi sedang bagi khutbah atau bagi kuliah kepada sahabat, Nabi cerita tentang seorang sahabat Nabi Musa alaihi salam. Dia kata dia ni hidup 2000 tahun. Dia sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala letakkan dia dalam masuk dalam syurga disebabkan dia beribadah selama 2000 tahun. Lepas habis kuliah, sahabat termenung, sahabat cemburu. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau mengatakan cerita sahabat tu hidup 2000 tahun, hak kami ni hidup 80-70 kan? Boleh masuk syurga tak? Lepas itu Nabi SAW bersabda, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka turunlah surah Al-Qadar tu, yang mana mengatakan khairu min alfi syahr, ada satu malam pada bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita perhatikan sama-sama, 1000 bulan bersama dengan 83 tahun. Kalaulah kita umur 60 sekarang ni, umur 60 ataupun 50,
tolak nak sampai cerdik umur 20. Start umur 20 kita dapat malam Lailatul Qadar. Lah ni umur kita 60. Mana kata tiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar, 40 tahun kita dapat dah betul. Cuba kali dengan 83. Bersama dengan 3320 tahun. Maknanya lebih hebat daripada umat-umat terdahulu. Dengan satu malam saja kalau kita dapat. Tapi kalau kita tak rebut malam Lailatul Qadar tu, takut-takut kita tak sama, ataupun iman kita ni tak sampai macam umat-umat terdahulu. Mana kata takut-takut kita tak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Tuhan datangkan apa-apa ujian kepada kita, mana kita anggaplah Allah Subhanahu wa taala sedang meninggikan darjat kita. Kita kena musibah, bulan puasa pun kita rasa kita kena musibah, duit tak ada lagi, apa lagi, macam-macam kita rasa macam kita ni dalam keadaan ujian, keliling diri ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena pegang satu, Allah Taala sedang meningkatkan darjat kita ataupun meninggikan darjat kita, seperti mana dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim. Apa yang timpa musibah daripada kamu, tak kiralah sekeliling kamu ataupun diri kamu, semua ni semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz ataupun telah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan ulama menguraikan, sebagai contoh ulama yang menguraikan ayat tersebut, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa, dia mengatakan tujuan Allah Ta'ala letakkan bagi bala kepada kita ni untuk meningkatkan darjat kita. Contohnya, kita tadi saya cerita di awal kuliah tadi, berkaitan dengan kita ni semua orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala dah tulis dah kat Lauh Mahfuz tu iman kita berapa. Contoh iman kita ni sebelum turun kat dunia ni 99%. Dan Allah Taala letakkan kita kat dunia tu dengan semayang kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita tu, kebajikan kita tu, belum sampai lagi ke 99%. Kemungkinan mungkin 70%. Allah Ta'ala telah tulis di Lauh Mahfuz 99. Jadi ulama mengatakan Allah Ta'ala nak mencukupkan 99% tu, Allah Ta'ala datangkan musibah kepada kita dengan syarat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak merungut. Balik kalau ayah ibu rajin baca surah Al-Baqarah ayat 154, 153 sampai 155. Ayat start wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' sampai ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala bagi 3 kemuliaan bagi orang yang sabar bila terima ujian. Allah Ta'ala cerita depan malaikat. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kasih sayang. Yang ketiga, mereka golongan orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan Ramadan kita tahun ni Ramadan yang penuh bermakna. Janganlah buat kita Ramadan tahun ni Ramadan yang sia-sia saja. Sebab apa? Ayah ibu mungkin pernah dengar hadis berkaitan dengan Nabi kata, celakalah, sialah orang yang mana datangnya Ramadan ba'uda, ataupun celakalah ketika mana Nabi sedang naik mimbar tu, Nabi amin. Habis amin tu sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa engkau amin? Lalu Nabi mengatakan, Jibril telah datang kepada aku lalu mendoakan satu, celakalah, ba'uda, celakalah ataupun sialah man adraka Ramadan, barang siapa yang Ramadan tu main kat dia, tetamu Ramadan tu main kat dia, walam yastaghfirullah, akan tetapi tak diampunkan dosa-dosa dia. Mana kata Nabi kita celaka. Janganlah kita buat Ramadan kita tahun ni Ramadan yang sia-sia saja. Pastikan kita buat Ramadan tahun ni Ramadan yang terbaik. Ramadan merupakan satu tetamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita layanlah sebaik-baiknya. Kita pun kalau tetamu main rumah pun, kita akan sedia macam-macam tu ya. Pakai baju elok, sedia makanan, sedia tempat tidur. Kalau tetamu tu nak bagi tahu kita nak duduk 3 hari, kita akan siap apa bilik dia, layak dia kita cuci, lagi apa lagi, makanan dia kita jaga. Sama je Ramadan mai dalam keadaan bentuk sebulan tetamu, kita kena sedia betul-betul untuk sambut tetamu dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita jadikan Ramadan kita tahun ni Ramadan yang penuh bermakna, Ramadan yang dapat mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan memberkati kehidupan kita.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najinna minan nira bi kiramatil Qur'an warfa' darajatana bi fadilatil Qur'an. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا فضل وإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.